kita ada tetamu special, itu senpai kepada atas saya, Kak Maru, yang akan share sikit pasal career change ni. So Kak Maru boleh kenalkan diri tak? Okay, kejap saya on video. Okay. Okay. Boleh dengar suara saya? Okay, boleh. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, akak nak ucapkan terima kasih kepada grup Kauri sebab menyebut akak untuk sesi sharing malam ni pasal job hopping, job change kan. Okay, so first of all, akak akan perkenalkan diri. Bahasakan diri akak lah. Maybe akak paling tua kat sini. Akak datang ke saya Tak kisah mana-mana boleh je. Akak lah. Akak datang Nihong tahun 2011. So like 10 years ago. Almost 10 years ago. Time Nihong punya Daishinsai, ada tsunami, ada earthquake yang sangat besar tu kan. So delay sebulan lah datang Jepun tu. Lepas tu belajar dekat Osaka Dai, dekat Kansai dalam course biotech Seibutsu, Oyo Seibutsu. Lepas graduate Gakubu tahun 2015, sambung terus master 2 tahun and graduate 2017 dekat Daigaku yang sama. Okay, so akak start kerja time 2017. Time tu job hunting Shukatsu akak buat setahun sebelum graduate lah. Itu kira culture dekat Jepun lah. Master first year dah start job hunting. And then sebelum Sotsugyo tu memang dah ada naite lah, dah ada offer daripada Kaisha. So akan masuk Kaisha 2017 dekat Kobe. Kaisha bernama Sysmex, local Japanese company dalam bidang healthcare. So basically Kaisha tu buat mesin dalam bidang diagnostik. Maksudnya kalau macam Kenko Shindang kan kita ambil darah kan. So darah tu akan guna mesin yang Kaisha akan produce untuk measure red blood cell count, white blood cell count macam tu lah. So dalam aku dengar. So Icho dalam bidang healthcare lah, bio related field lah. So maybe kalau kat Nihong ni a bit rare lah kot kan macam field ni, sebab rasanya kebanyakannya kerja dalam engineering, dalam mechanical or electrical kot mostly kan. Tapi nak cakapnya sebenarnya bidang ni pun sangat susunderu lah dekat Nihong ni compared to Malaysia. Dekat Nihong ni kalau macam ada ambil course bio, banyak je peluang pekerjaan, sangat banyak, especially kalau dalam R&D, dalam bidang research ke kan. Sebab semestinya engineering yang pure lah kan. Ya, sebab yang saya tahu mostly graduate engineering je, tapi banyak je lagi peluang pekerjaan untuk course lain kan. Betul. Compare dengan Malaysia, Malaysia tak banyak sangat R&D or macam product development, tak banyak. Teknologi tu tak berapa advance lagi. So Jepun sangat banyak lah peluang dalam bidang bio dan kimia pun, selain electrical dengan mechanical. Okay, so akak baru tukar kerja tahun 2022, tahun ni lah. Bulan 3 akak masuk kerja baru dekat Tokyo. Tapi tinggal dekat Saitama. So kerja sekarang ni dari segi field tu sama dengan kerja sebelum ni dalam healthcare field. Cumanya dari segi job scope berbeza sikit sebab sekarang ni lebih dulu akak kerja dalam product development R&D lah, banyak spend time dekat dalam lab, banyak buat jiken, banyak hands on, so tak banyak sangat communicate dengan customer ke apa kan. So sekarang ni lebih kepada sekyaku, maksudnya banyak berjumpa customer, banyak consult dengan customer, banyak bincang pasal produk, ada sikit pasal sales, so a bit berbeza lah dengan job scope sebelum ni. So tu introduction lah. Panjang sikit tapi okay. Introductionnya. Sebelum tu saya nak tambah sikit untuk
session ni kalau ada siapa-siapa nak tanya apa-apa je ke, boleh je unmute untuk tanya soalan ataupun boleh type soalan dekat dalam chat kalau segan nak bercakap. Nanti insyaAllah saya akan tengok chat untuk supaya Kak Maru nanti boleh jawab lah. And insyaAllah at the end of the session nanti akan ada quiz juga based on apa yang Kak Maru punya sharing. InsyaAllah kali ni pun nanti kalau nak tahu apa dia punya apa ni hadiah untuk quiz nanti, so, kenalah stay sampai hujung session. Okay. So tadi Kak Maru cakap after akak habis master kan, terus shukatsu and then masuk dalam bidang apa ni, bioprocessing. Healthcare. Healthcare. Bioprocessing tu yang kerja baru. Sekarang. Okay, dah confused. Sekarang. So, before Kak Maru tukar kerja tu, kerja yang before tu berapa lama Kak Maru stay kat situ? Untuk first kerja. First company yang akak kerja 5 tahun. So from 2017 to 2022 lah. So memang codok 5 tahun sebab akak berhenti bulan 2. And akak kerja first tu bulan 3 tahun 2017. So okay. So memang kalau apply visa, working visa, paling panjang boleh dapat is 5 tahun. So, tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ada 3 pilihan lah. Paling panjang boleh dapat untuk setiap application is 5 tahun. So akak time tu akak apply 2017 untuk working visa, dapat sampai tahun 2022 bulan 3. So memang codok. Habislah visa punya kikang. So kiranya bila tukar Kaisha baru tu, memang Kaisha baru lah yang akan macam support visa baru Kak Maru tu kan? So dokumen semua guna Kaisha baru punya. Naruhodo. So sebab dia kan macam bagi saya lah, saya baru kerja 3 tahun. So macam tak tahu lagi macam betul ke kerja ni untuk saya, tapi macam bagi Kak Maru lah, apa yang membuatkan Kak Maru terfikir untuk tukar kerja tu? Okay, so bila kita tukar kerja, of course orang akan tanya kenapa nak tukar kerja kan? Masalah ke kerja sekarang ke ada problem kan? So basically bagi akak, generally ada 2 sebab lah. Sebab positif and sebab negatif. So sebab positif macam nak career up, nak challenge dengan nayo kerja yang baru, ataupun nak increase in salary, nak macam demand gaji tinggi sikit. Kalau macam sebab yang negatif ni, contohnya macam toxic environment ataupun banyak sangat zanggyo sampai macam tak terjaga kesihatan, tak ada work-life balance ataupun bos sangat kibishi, beraku kigyo, tu antara macam negatif punya sebab lah. So kalau bahaya akak, sebenarnya ada dua-dua sikit, ada dua-dua jugalah, campur-campur. Tapi main reason is sebab akak nak career up lah. Sebab akak rasa dah 5 tahun ni akak rasa nak buat kerja yang ada akak boleh belajar skill baru. Mainly untuk communication lah dengan customer, sebab kerja sebelum ni akak tak ada chance untuk buat benda tu lah. So mainly dekat dalam lab, dengan bos je, kalau nak communicate pun dengan bos je. So somehow as time passes akak rasa macam demotivated lah juga. Dia punya negative reason kat situ adalah akak rasa demotivated dan rasa macam akak tak boleh nak seco grow dengan kerja sekarang. Dari segi toxic environment tu tak adalah. Alhamdulillah bos semua okey, Kaisha pun okey. So dia just macam isu dalam diri, dalaman diri. So, macam so bila akak rasa benda tu, and akak punya paling utama driving force is sebab nak career up lah, and kalau boleh nak demand gaji yang tinggi sikit lah kan. So tu yang buatkan akak start cari kerja baru. So, kalau dari segi nak career up tu macam and demand lagi gaji lagi tinggi tu, akak rasa kalau akak tak tukar kerja, benda tu tak possible ke bila stay dekat Kaisha lama? Okay, I see.
Benda tu possible, of course. Mhm. Itu sebab as kita makin lama bekerja, kita punya gaji pun akan meningkat. So rasanya mana-mana company pun dia akan ada increment setiap tahun kan. Tapi Mhm. sebenarnya increment setiap tahun tu depends on company, but Mhm. generally akak rasa quite sikit lah. Kalau macam Kak Aisyah, Oh. akak setahun tak sampai icimang lah increment tu. Mhm. Maybe kat Malaysia pun setahun macam 100 lurai kot kan. Tapi depends lah on Kak Aisyah kan. And depends on position kita juga. Kalau kita naik position, dia akan banyak lah increment kan. So benda tu possible. Career up pun possible jugalah. Kak rasa especially kalau kita dah macam berapa tahun ni, 5 tahun bekerja tu mungkin dah boleh jadi senpai kan, senior. Mhm. Mhm. So kita ada anak buah kan. Kalau lama lagi kita boleh jadi project leader. Career up tu possible je sebenarnya. Tapi personally kalau Mbak Ayah akak nak something new. Macam nak buka Kaisha International, Gaishike. And akan nak buat kerja yang nayo kerja yang baru. Sebab itulah akak decide lah untuk ni. Sebenarnya akak berfikir juga, consider jugalah kalau stay dengan Kaisha sekarang, akak boleh tak dapat benda-benda macam tu kan. Tapi bila fikir-fikir and bila tanya orang lain, pengalaman orang lain, akak rasa akak come out with a decision macam better tukar kerja baru. So even though macam kalau dengan Kaisha lama pun kita boleh carry up and naikkan gaji, tapi dia lagi senang nak capai benda tu bila kita change career lah kan. I can say yes, based on my experience dengan kawan-kawan punya experience. Kalau dari segi naik gaji tu, kalau kita tukar kerja kan, kita akan cakap pengalaman kerja kita berapa tahun kan. Dekat situ, and then kita somehow boleh tahu general range Nengshu. Nengshu tu gaji tahunan lah. So dekat situ, kita akan sodang dulu dengan recruiter. Biasanya kalau kita dengan recruiter, kita akan sodang dengan recruiter, boleh tak demand gaji macam ni. Kita pun tak boleh nak suka hati kan demand gaji. Macam gap gaji tinggi sangat dengan gaji sebelum ni kan. Nanti company pun rasa macam tak masuk akal. And dia pun rasa macam ada warui insure kat kita. Kita macam nak duit je kan. So somehow kita kena tahulah range gaji ataupun range gaji yang kita boleh demand time interview. And akak rasa macam lagi senang lah untuk demand gaji tinggi bila kita Tengshoku compared to kita stay dekat kerja yang sama. Lagi kan kita naik position lah, akak rasa tu maybe boleh naik gaji besar sikit. Okay. So the two big reason is to carry out. Yes. And to find environment yang baru lah kan. Ya, betul. So Kak kalau Kak Maru macam 5 tahun baru macam akak consider benda tu. Tapi macam before tu macam mana akak tahu macam akak perlu tukar kerja tu. Before or macam mana boleh terdetik inilah masanya untuk tukar kerja, and macam mana akak start macam untuk journey untuk tukar kerja tu. Okay. Sebenarnya akak start secara serius job hunting ni tahun 2021, tahun lepas, bulan 10. Itu time yang akak memang betul-betul hantar resume join interview semua. Tapi sebenarnya dia start lagi awal sebelum tu, yang bila terdetik hati nak tukar kerja tu rasanya setahun sebelum akak start serius tu. Maybe dalam 2020 lah, time COVID tu kan. 2020 akak dah start macam fikir nak job hunt nak Tengshoku. Dia somehow adalah juga efek daripada kawan-kawan yang Tengshoku juga time tu. Akak punya Nihonjin colleague tu ramai juga Tengshoku sebenarnya. Lepas 2-3 tahun bekerja, ramai je yang Tengshoku and kawan-kawan yang satu batch masuk dengan Kak Maru. Doki, so satu batchmate lah. Dengan international punya kawan, ramailah yang Tengshoku. Kadang diorang bagi tahu lah sebab kan, kadang ada je yang tak bagi tahu. Tapi nak katanya Nihon sekarang ni kalau dulu, zaman dulu biasa orang kerja sampai retire company je.
Itu adalah culture dia. Tapi sekarang ni dengan perubahan dunia yang semakin cepat, dynamic lah. So even Nihonjin sendiri pun Wakai Nihonjin pun cepatlah tukar kerja tu. Macam dalam within akak pernah baca kalau macam within 3 tahun bekerja tu dah dalam 30% lah yang macam dah start Tenshoku. Bagi akak kalau masa yang sesuai tu maybe at least lah kerjalah dulu dalam 3 tahun kot, 2-3 tahun. Baru fikirlah nak career up ke, nak pergi kaisha yang lain sikit ke. So itulah akak start macam setahun awal lah daripada sebelum serius dihantar resume and join interview. Time tu macam terdetik and then akak mula-mula akak start dengan cari dekat LinkedIn, macam buka-buka LinkedIn, lepas tu tanya-tanya orang, macam tu lah. Start macam tak serius sangat pun. Sambil je lah, macam sambil tengah mayu lagi. Nak kalau nak Tenshoku nak kerja apa, nak kerja kat mana. Banyak kan faktor kena consider kan. So bila Kak Maru dah start betul-betul serius untuk tukar kerja tu, macam Kak Maru ada macam aim tak by bila? By masa ni mesti nak dapat kerja tu. Personally akak tak ada letak macam apa-apa timeline yang strict lah untuk diri akak. Sebab akak macam nak take it how to say, memang take it seriously, tapi akak tak nak jadi pressure dekat diri akak. Sebab biasanya macam Tenshoku ni kita akan buat job hunting sambil kita buat kerja sekarang kan. Betul. Biasanya kita tak akan bagi tahu kat bos, sekarang saya tengah job hunting. Memang cari nahas juga lah kita bos kan. Walaupun kita tak dapat 90 lagi kan. So biasanya kita akan keep it secret sampailah bila dah dapat 90 tu baru macam bagi tahulah terus terang kat bos kan. So dalam kikang kita job hunting tu sebenarnya bagi akak sangat busy and pressure jugalah untuk akak. So akak tak tetapkan apa-apa mau kuhyo by bila, tapi akak mungkin masukkan sikit point lain lah. Bila saudara dengan recruiter, bila tanya berapa lama boleh dapat kerja kan paling cepat. So basically orang kata dalam 2-3 bulan. So berdasarkan diorang punya suggestion tu, so akak pun expect maybe lepas 2-3 bulan tu boleh dapat lah. So bila akak start bulan 10 tu, akak expect boleh dapat dalam hujung tahun 2021 ke awal tahun 2022. And alhamdulillah dia betul-betul ikutlah apa aku lah. So maksudnya nak interview apa semua tu pun masa still lagi tengah bekerja dengan kerja lama lah kan? Betul-betul. Ada soalan tanya, Ika tanya, Kak Maru memang target bidang yang sama ke untuk kerja baru sekarang? Yes, memang target bidang secara besarnya bidang yang sama, which is healthcare lah, atau bio-related. Tapi kalau dari segi pecahan kecil tu, dia berbeza sikit. Sebab Kaisha sebelum ni buat dalam mesin yang guna dalam diagnostik. So banyak guna kat hospital, kat klinik. Yang sekarang ni lebih pada bioprocess. So mesin tu guna dekat untuk pembuatan ubat dekat pharmaceutical company, more to factory punya site lah. Ataupun lab punya instrument. So sikit beza lah, tapi generally sama je. Dalam bidang besar tu sama. Lepas tu ada soalan lagi Kak Teha tanya. Tadi kan Kak Maru cakap macam minimum, macam paling bagus macam minimum at least 2-3 tahun minimum kerja baru tukar kerja kan. Ada specific reasons ke kenapa macam better 3 tahun ke macam tu baru tukar kerja? Akak rasa ini based on akak punya personal opinion lah. Akak rasa kalau terlalu awal tukar kerja macam lepas setahun, dia akan bagi insure yang warui sebenarnya dekat recruiter or dekat staff company yang kita nak apply tu lah. Sebab orang akan macam fikir kita ni ada masalah ke, setahun pun macam tak tahan kan. Tapi sebenarnya ada je case yang sangat macam
desperate tu Yuka, toxic environment yang memang tak boleh tahan. So somehow kalau dalam kes macam tu, akak suggest Tenshoku je lah kalau dah tak tahan kan. Kenapa nak bertahan? Takut macam dia affect life kita lah. Sebenarnya kesihatan mental kan. Penting juga benda tu kan. So kalau dalam baai Tenshoku setahun ataupun 2 tahun lepas kerja tu, kena terus terang lah kot time interview. Kita tak adalah nak burukkan company yang ada tu. Tapi akak rasa tak salah untuk kita explain kenapa kita tukar kerja secepat itu. Sebab somehow kita nak bagi impression yang positif lah dekat interviewer kan. So bagi akak macam 3 tahun ke atas tu codoi tu Yuka. Macam kalau kita tengah kerja, start kerja daripada first year to third year tu, kita dah somehow dah boleh kerja berdikari, dah macam boleh kuasai nayo kerja kita. So somehow pengalaman tu dah macam matang lah. Macam tempoh matang jugalah Kak boleh cakap kan. So macam bila interview, macam interview tanya skill apa yang kita ada, kita boleh jawab dengan confident lah. Dah ada 3 tahun experience. Compared to setahun je, mesti recruiter akan lagi prefer kan orang yang lagi lama kan sikit kan experience tu. So depends on case to case, but memang akak rasa akak suggest 3 tahun ke atas lah kalau nak Tenshoku. So kalau macam selagi macam kita boleh bertahan lagi dengan Kasha tu, macam dia tak toxic, so macam mungkin kita patut macam kuatkan skill yang kita ada before kita consider untuk tu lah ya. Akak punya personal advice, kalau macam tak ada faktor yang macam kuat untuk Tenshoku, kita pun dah selesa, why not kita teruskan je lah kan. Sebab kita pun boleh je create up dalam Kasha yang sama kan. And kita pun dah comfortable dengan environment Kasha yang sama. So tapi kalau untuk orang yang nak challenge benda baru tukar pun baik untuk Tenshoku jugalah. So depends on personal reason, but yeah, mengikut pengalaman 3 tahun ke atas kan lah. Okay. So akak cakap tadi akak serius untuk job change tu kan. Akak ada guna apa-apa spesifik macam mana dekat platform mana akak cari kerja tu? Okay. Ni kira macam cara lah untuk job hunting kan. So akak kalau generally ada a few cara lah. Contohnya apply sendiri kat company tu, pergi website, apply, dia mesti akan ada satu bukan session, like macam link untuk apply kan. Ataupun guna recruiter untuk apply. Itu basically 2 big ways lah untuk ni kan. Sama ada kita choku seksa ataupun guna orang tengah, which is recruiter. Kalau macam Mbak Ayah akak memang sangat-sangat menggunakan LinkedIn tu. Bagi akak LinkedIn adalah satu tools yang sangat-sangat berguna untuk macam especially untuk orang yang berkerjaya lah, bekerja. So akak actually start buka account LinkedIn tu quite lambat jugalah, lepas dah kerja a few years tu baru buka. Tapi akak memang suggest even still study pun buka account lah, buat account LinkedIn tu and add friends, just macam luaskan networking. So benda tu akan membantu dalam job hunting. So mula-mula akak macam suggest search kat LinkedIn kan. LinkedIn dia ada satu function yang boleh notify recruiters yang kita tengah cari kerja. So dalam profile tu dia ada open tu punya button. So dekat situ kita klik and kita letak setting nak mencari kerja. Nanti adalah pilihan tu, nanti bolehlah korang tengok kan. So bila kita tukar status tu, kita cakap kita tengah aktif mencari kerja, nanti akan ada recruiter yang akan DM kita dekat LinkedIn macam nak tak saya tolong carikan kerja apa semua kan. So akak rasa job hunting sekarang ni sangat macam mudah lah dengan adanya recruiters macam ni. And recruiters sangat-sangat banyak sekarang ni, sangat banyak. So macam compared to zaman dulu, kita punya effort nak job hunting tu tak adalah taheng sangat. Akak boleh cakap tak taheng sangat sebab recruiters ni dia akan bantu daripada A sampai Z. So dia akan matchkan kita punya requirement and skill dengan demand ataupun requirement daripada company yang ada. So match-matchkan lah kerja dengan kita kan. So akak guna LinkedIn and then guna recruiter.
So dua-dua benda ni akak memang suggest lah untuk orang yang tengah job hunting tu, seriously manfaatkan LinkedIn tu. And then kalau macam tak ada account LinkedIn tapi macam tahu macam some big recruiters macam contohnya Real Staffing ataupun Michael Job ataupun Robert Walters, yang akak sebut ni antara recruiters especially untuk bilingual punya job yang perlukan Nihongo and Eigo, ataupun kalau macam native speaker tu ninja recruiter nama dia. Yang tu memang spesifik kalau nak cari orang yang boleh cakap Melayu, orang boleh cakap Vietnam, dia nak orang yang macam tu. Kalau contoh yang orang macam yang spesifik ada apa kebolehan bahasa yang native tu. Kadang-kadang recruiter ni pun dia ada je macam dia spesifik untuk bio je ataupun spesifik untuk engineering je. So macam iro-iro. Tapi yang besar punya recruiter macam Michael Page tu memang banyak job scope lah dia boleh carikan. So dalam bio akak memang sangat akak guna recruiters dalam 2-3 recruiters. So depends on orang, ada guna satu je tapi akak guna 2-3, so akak rasa macam tak semestinya satu recruiters tu boleh providekan banyak choice. Kita luaskan je kita punya choice of company tu dengan guna banyak recruiters, and kita tak perlu bayar pun untuk recruiters ni, free of charge. So sistem dia is recruiters ni akan dapat bayaran daripada company yang hire kita. So sebab tu recruiters akan tolong kita sebaik mungkin sampailah kita dapat naik, sebab dia akan dapat bayaran yang sangat banyak daripada company yang hire. So dia macam win-win situation lah. Kita tak payah bayar, and recruiters tu macam dia akan tolong kita sehabis baik lah, sebab dia akan, kalau dia tak dapat naik untuk kita, dia tak dapat duit. So dia kena juga tolong betul-betul kan. So rather than applying directly to companies through website, akak suggest guna recruiters lah. Memang dia boleh memendekkan masa job hunting tu, and dia boleh matchkan kita dengan job yang kita nak, and company yang kita nak juga. Betul lah. So yang kali ni job yang kali ni yang Kak dapat tu dari recruiter yang mana? Nama recruiter tu is MLC Kabushiki Gaisha K.K. Dia boleh je search dekat Google, ada je keluar. Dia mainly sebenarnya dalam bidang healthcare punya industri lah. So kalau yang nak bidang luar daripada tu, akak tak suggest lah recruiter tu. Dia spesifik punya recruiter. Dah memang spesifik untuk healthcare macam tu. Tapi banyak recruiter yang sangat besar-besar lah, macam Doda. Kalau pernah dengar Doda, itu memang sugoi besar punya recruiter, tapi akak rasa tu mainly untuk yang Nikkei punya kaisha kot, local Japanese company. Ataupun Daijob, tukar Ryu apa Ryu Katsu tak ingat sangat. Tapi sebenarnya kalau search kat Google banyak je yang keluar. Memang kadang-kadang kita pun tak tahu nak pilih yang mana. Macam kan banyak kan recruiters, ada ke recruiters yang kita patut elak ke macam mana-mana pun insyaAllah selamat je. As in macam recruiters tu kan dapat commission bila kita dapat company yang dia jaga tu kan. So the fees tu just accrue recruiter tu dapat bila sekali tu je lah. Rasanya dia ada perjanjian dengan company, dia akan dapat lump sum macam tu. So biasanya akak dengar dia depends on kita punya nenshu, and berapa persen daripada nenshu tu. Aku tak sure, 20-25%, but not sure lah. Tapi 20-25% tu pun banyak. Kalau daripada nenshu banyak. Memang jugalah daripada nenshu. Tapi biasanya diorang akan dapat lump sum lah. Okay. So ada soalan dari Nur Afifah. Nur Afifah punya soalan ni macam panjang, tapi kalau saya try baca, kalau Nur Afifah nak unmute untuk cerita sendiri pun boleh. Akak pun tengah baca chat. So dia baru setahun kerja, lepas tu workload macam banyak. So macam ambil masa untuk siapkan satu-satu kerja, rasa pressure sebab ada nite nak kena hantar. Maksudnya ada time masa timeline untuk siapkan. So tapi bila tanya senpai, maksudnya dia sendiri yang kena macam lagi cepat siapkan kerja tu, and kena
plan sendiri lah kan nak kena siapkan kerja tu. So fikir nak Tenshoku tapi at the same time sebab benda tu kan macam challenge kan. Nampak macam lari dari masalah. So kalau dia tak hadapi challenge tu, mungkin ada kicken macam mana nak overcome situation tu. Naruhodo. Okay. Ni macam ada sikit lah apa yang Kak cakap tadi kan. Kalau dah environment ataupun rasa macam dah tak tahan tu kan. Mungkin time tu better Tenshoku tapi itulah somehow kita risau jadi Warui Insho dekat company yang baru kan. Musukashi akak sendiri tak ada pengalaman tapi akak ada kawan yang ada pengalaman macam ni lah. Dia macam kena pawahara. Bukan sekolah pawahara macam tu, macam kena bully tu kak ada. Dia owner jugalah. Selepas tahun tu dia tukar kerja. And alhamdulillah dia dapat je kerja tu. So actually dia tak ada masalah pun lah untuk Tenshoku walaupun sekejap je bekerja. And akak rasa lagi penting untuk utamakan mental health daripada utamakan impression company baru. Sebab akak rasa job hunting sangat senang lah sekarang ni. Kalau kita dapat company ni, kita boleh apply company lain yang mungkin boleh consider kita kan. Mungkinlah Afifah ada target company tu kan. Tapi bagi akak, especially kalau tukar kerja dalam masa yang awal, kita jangan letaklah expectation tinggi untuk nak company ni je. Kalau boleh kita luaskan scope company lah. Macam company apa-apa je pun, yang penting dia okay and dia boleh terima kita walaupun experience sikit, kita terimalah kan company tu kan. So akak rasa personally akak punya advice, kalau dah memang gengkai and rasa macam tak seronok langsung dah kerja tu, rasa macam terpaksa je kerja, rasa sebab kalau kita kerja dalam state keadaan yang terpaksa or gengkai, lagilah kita rasa tak nak, susah nak speed agar addicting. Cakap tadi nak kena lagi speed up kan kerja kan. Tapi maksudnya kita sendiri macam nak kena fikir untuk selesaikan. Tapi kalau at the same time hati kita and fikiran kita dah, emotion kita macam dah tak ada hati nak buat kerja tu, akak rasa doshitemo muri kot nak macam nak perbaiki situasi tu. So it may seems kita lari daripada problem, tapi sebenarnya akak rasa kita pilih jalan yang menyelesaikan problem tu tapi jalan lain. Kita boleh je bertahan. Selagi boleh bertahan, kita boleh rasa macam ada motivation tu walaupun sikit, tak apalah stay lah kan. Tapi kalau dah tak mampu, just pilih cara lain, which is job Tenshoku. Somehow kalau especially kalau guna recruiter akan bagi advice lah. Kalau macam contohnya tak cukup setahun ke atau setahun je, dia akan macam bagi tahu okay, job macam mana yang maybe sesuai untuk orang yang ada experience setahun je. Dia akan assist lah. Kita tak payahlah nak search kat Google macam mana nak cari kerja yang betul-betul okay. So dengan orang yang experience sikit kan. So guna recruiters akan selesaikan masalah kita macam tu. Maksudnya dia akan mendang dengan kita, dia tanya kita ni dah kerja berapa lama, kita nak company macam mana, nanti dia akan come up with solution. Dia yang sebenarnya selesaikan masalah kita. So sebenarnya nak bagi Anshing lah dekat Afifah. Kalau nak Tenshoku, don't worry lah. Akak rasa just start je Tenshoku tu. Just insyaAllah akan ada rezeki lah. Allah akan bagi rezeki lah kalau kita betul-betul usaha dan tawakal kan. So kalau macam risau ke macam tak cukup pengalaman pun, bagusnya recruiter ni dia macam boleh guide kita lah macam apa yang okey untuk job opportunities lain. Betul. Agak tak nak macam mana kita ni terpaksa macam mana, takut health kita terganggu kan. Benda tu lagilah akan efek yang sangat besar dekat life. So kalau boleh choose positive like life and environment macam tu. Okay. Tadi tak ada soalan lagi kan? Oh tiba-tiba masuk soalan. Daripada Siti Mastura apa reason Kak Maru target Gaishike? Lepas tu benda yang kena curi, advice dari recruiter untuk mudahkan proses, experience, average length.
Macam itulah. Okay, tak apa, akak baca sikit akak baca. Women employees, especially foreigners between state companies sama business syukur. Okay, banyak dia punya point-point. Soalan akak jawab satu-satu Okay, reason target gaishike. Sebenarnya kalau tengok, kalau compare gaishike dengan Nikkei tu local Japanese company lah. Ada banyaklah juga beza. Especially daripada organisation company and cara management company. Nikkei ni dia agak rigid dengan typical pemikiran Nihonjin. Akak tak cakap semua local Japanese company, tapi kebanyakannya lah based on akak punya experience dengan kawan-kawan yang tengah kerja kan. So macam contohnya Zanggyo banyak. Lepas tu susah nak balik on time. And then kalau nak naik tu susah, kena ikut turutan. Senpai kena naik dulu baru kita. So kalau dalam department tu ada 50 orang, kita nak naik kan? Susah kan? So benda-benda tu susah lah untuk dalam local Japanese company. Gaishike dia lebih open, lebih international, lebih fleksibel. Sebab dia banyak depends on kata orang luar kan, sebab biasanya yang top ni punya Torishimari aku, presiden ke CEO ke semua orang-orang luar kan, which is like open lah kan pemikiran and macam lagi senang terima pendapat orang lain tu kan. Sorry, akak tak nak, bukanlah nak burukkan generalize ni company, nanti takut korang tak nak ni pula, tapi itu adalah yang realiti yang akak nampak lah. Sebab tu akak kind of nak try, nak ada pengalaman untuk bekerja dalam gaishike. So macam akak punya target is satu hari nanti akak nak balik Malaysia. Akak tak adalah nak stay sampai retire kat Jepun. Akak nak balik Malaysia dengan pengalaman yang bermacam-macam lah. Kalau boleh contohnya pengalaman dalam local Japanese company, pengalaman dalam gaishike. So bila ni balik Malaysia boleh demand gaji tu satulah. Satu lagi kita boleh menyumbang dekat ekonomi Malaysia, yalah secara generally kan. So itu sebab akak nak apply gaishike, sebab akak macam nak lagi fleksibel lah sebenarnya. So second question is, adakah benda kena curi masa nak tenshoku? Benda kena curi. Macam mana? Time akak start tenshoku tu, akak sebenarnya macam kind of like tiba-tiba masuk. Macam mana? Akak dulu tak ada preparation yang terlalu macam fully prepared lah. So akak macam start je dulu buat resume apa semua kan. So akak rasa kalau dalam tenshoku ni benda paling penting is buat resume. Tu kira curi tank jugalah kan untuk buat resume. And akak spend banyak lagi masa untuk spend masa yang panjang lah untuk betul-betul buat resume yang terbaik. Yang terbaik kira yang macam sangat okey lah kan. Sebab itu adalah first impression kita untuk company sebelum dia interview kita kan. So bagi akak yang tu sangat penting lah, tulis resume tu. Selain tu curi tank tu akak rasa tak ada benda sangat kot yang kita perlu curi dalam job hunting. Maybe dalam pilihan company tu kah, maybe tu ikut masing-masing kot company mana yang korang nak ataupun aim. Kalau nak elak company mana yang macam tak okey. Yang tak okey tu maybe yang terang-terang beraku kigyo lah kot. Beraku kigyo. Rasa ada je, kalau Google ada je senarai tu. Beraku kigyo tu kan. Ataupun review employee dia ke. Tu boleh lah kot research dulu kan. Takut macam termasuk dalam dunia tu kan susah pula nak keluar balik. So benda tu akak rasa penting jugalah nak search dulu kan. And interview tu rasa mana-mana pun sama je kot curi tank dia kan. Untuk itu adalah curi tank lah. Akak rasa paling penting is resume kot. Yang kena betul-betul fokus dulu untuk start tenshoku ni. So yang ketiga is, adakah advice dari recruiter orang akan untuk memudahkan proses tenshoku? Dari recruiter tu memang ada. Dia kan kalau kita apply guna recruiter ni, first dia akan mendang dengan kita. Macam akak cakap tadi, dia akan tanya macam-macam question so that dia matchkan dengan company yang sesuai dengan skill kita. And then bila ada interview, dia akan mendang lagi dengan kita. Dia akan tanya, okey ke tak kan? Ataupun dia akan bagi tips dan skill. Contohnya, dia akan bagi sikit hint lah. Okey, company ni dia macam ni. Dia punya interviewer ni, orang dia macam ni. Sebab recruiter ni dia kenal dengan staff-staff company tu.
So dia akan bagi hint atau bagi tips lah. So dia akan bagi kita rasa anshing lah, tak payah kincur sangat, ataupun sediakanlah dulu Genko macam skrip untuk interview kan. Tu antara skill yang dia bagilah. Skill pula, ada antara tips yang dia bagi time nak job interview. So banyak sebenarnya advice yang recruiter bagi. Kadang-kadang kan kita cakap kita nak company ni sebab kita nak buat kerja ni, contohnya daripada R&D ataupun research tiba-tiba nak masuk business side. And kita tak ada pengalaman pun business kan. So somehow possible tak? So bila kita saudara dengan mendang dengan recruiter, dia akan bagi tahu realiti dia. Biasanya kalau macam nak tukar kerja, nayo kerja yang sangat macam berbeza ni, dia akan cakap susah lah. Dia kata possibility tu ada tapi sangat rendah. Boleh cuba, boleh try but susah, maybe take time lah kot nak dapat kan. Sebab biasanya kalau tutor saya tu is middle recruitment. Company dia biasa nak orang yang ada specific skill. So sebab dia expect orang tu dah ada basic skill tu, so dia tak payahlah nak ajar daripada zero kan. So kalau orang tu zero experience dalam business tapi dia nak kerja business, most probably orang company tak ambil kot. So itu adalah reality yang recruiter bagi tahu. Macam baik akak dulu adalah satu job scope ni yang akak nak sangat tapi akak tak ada pengalaman. So dia bagi tahu betul siap-siap. Dia kata susahlah. So bila dia bagi tahu reality tu, dia tak adalah bagi tahu kita give up, so kita give up, tapi dia bagi tahu solution lain, which is apa kata awak try dalam bidang ni dulu. Bidang ni ada sikit related to current punya bidang, tapi ada juga related to business. Tapi maybe lah bukan memenuhi kehendak kita, tapi boleh cuba dulu. Dia macam step by step lah. Dia bukan terus lompat kan. Dia bagi tahu dulu. Okay, thank Shoku kat sini dulu, nanti dah ada pengalaman, thank Shoku lagi dekat kita punya yang closer tu apa yang Akak Maru So itu adalah antara benda tips yang recruiters bagilah time mendang tu. So banyak lagi. So Tori Aizuk buat account dekat recruiters tu, maksudnya macam cari recruiters yang sesuai ataupun yang rasa okay, and then nanti recruiters tu sendiri yang akan contact kita, yang akan bagi macam-macam tips, bagi guideline. So basically kita tak perlu terlalu gelabah risau lah sebenarnya. InsyaAllah diorang akan tolong banyak benda lah sebenarnya. Sini macam ada lagi satu. Which time nak dapat promotion untuk ni promotion untuk naik pangkat lah kan. Okay, ni akak rasa dia tulis Women Employees ni sebab akak rasa dekat Nihon ni kan somehow ada sabitsu sebenarnya kan. Ada certain Kaisha ada sabitsu, tapi Kaisha akak dulu alhamdulillah tak adalah sabitsu tu. Tapi sebenarnya sabitsu ni ada banyak sebenarnya dekat company yang lain lah. Especially kalau perempuan tu dah berkahwin ataupun dah ada anak. Yang tu lagi kind of like macam minus point lah sebenarnya untuk diorang. Kadang macam kesian juga, tapi itu adalah reality dekat Jepun especially kan. Bila dah tahu orang tu dah ada anak ke dah kahwin ke, minus point. Dia akan macam susah lah nak ambil kan. Tapi rasanya yang bertanya ni maybe adik-adik ke apa tak, I'm not sure. Tapi kalau macam untuk orang perempuan yang single tu kan, sebenarnya peluang dia akak rasa sama dengan lelaki lah. Peluang dia sama. Depends on company, but especially kalau single, not married and tak ada commitment family, akak rasa biasanya sama. So sama time nak naik pangkat, sama expectation daripada bos untuk naik pangkat. Cumanya yang membezakan is macam mana skill kita lah ataupun kita punya pencapaian lah kan. Kalau dari segi average masa tu, kejap. Benda ni pun sangat depends on company and sangat depends on berapa orang kerja dalam department tu. Macam akak cakap tadi, Kaisha Nihong ni dia ikut turutan. So kalau dalam Busho tu sendiri ada ramai sangat orang, maybe 5-6 tahun pun belum tentu kot naik pangkat. Sebenarnya pangkat ni pun depends on Kaisha. Macam mana naik position tu, berapa lama perlukan kan. So akak tak boleh nak generalizekan, tapi akak rasa dalam 5 tahun ke atas tu boleh kot naik satu pangkat.
pangkat besar lah. Pangkat kecil pun ada juga kan. Kalau pangkat kecil sekadar jadi untuk naik pangkat jadi senpai tu maybe 2-3 tahun tu dah naik sikit lah kan. Ada anak buah kat bawah tu kan, boleh manage sikit projek. Kalau foreigners, kadang ada sabit juga dengan foreigners ni. Akak pernah dengar kes macam tu. Akak rasa kan kalau foreigners ni dia ada kelebihan Nihongo yang okay, maybe itu adalah plus point lah untuk bos bagi naik pangkat lagi. Sebab lagi tinggi kita naik, kita akan lagi banyak kena communicate dengan orang. Especially kalau kerja management kan, project leader tu kan. So language skill kat situ penting lah bagi akak juga untuk naik pangkat. Okay, itu adalah jawapan akak. Okay. Soalan-soalan itu. Ada soalan lagi. Sama-sama. Dari Kak Tiha. Kak Maru ada ambil shikaku or belajar hard skills lain ke masa dekat Kaisha dulu? Naruhodo. Akak tak ada ambil apa shikaku dalam dekat Kaisha dulu. Sebenarnya akak fikir juga apa benda yang akak boleh macam upgrade skill lah. Contohnya ambil shikaku shiken ke kan. Tapi kalau macam dalam bidang akak ni macam tak ada sangat lah benda tu sebenarnya. Kalau macam engineer mungkin akak rasa ada kot macam quality control punya shiken tu kah contohnya lah kan. Kalau electrical mechanical akak rasa ada kot shiken dia juga kan. Akak punya pengalaman tak ada. Tapi hard skills tu macam hands on punya skills tu ada benda yang akak acquire daripada Kaisha lama. Contohnya cara guna mesin yang ada. So benda tu pun penting juga bila interviewer tanya apa yang awak boleh buat. Apa mesin awak boleh guna. So benda tu kita boleh appeal lah. Dulu pernah guna mesin ni 2-3 tahun. Kita dah tahu macam mana nak bungseki data ke guna mesin tu kan. Sebenarnya hard skills macam tu pun penting jugalah. Especially kalau kita target nak jadi professional dalam bidang tu. Macam just kerja hands on lah. Kalau nak kerja yang lebih kepada customer side tu, dia akan tanyalah ada pengalaman ke sekiaku tu maksudnya deal dengan customer, tukar macam mana communication skill. Dia depends on type of kerja, type of job. So requirement pun berbeza. Tapi kalau ada ambil shikaku tu sangat bonus. Memang bonus lah. So kita boleh tulis dekat dalam resume untuk appeal. Okay. So tadi Kak Maru cakap masa job hunting tu tak adalah bagi tahu orang Kaisha yang Kak Maru tengah cari kerja ni. Lepas tu tapi bila masa Kak Maru notify Kaisha Kak yang Kak akan berhenti kerja tu? Okay. Yang ni secara generalnya dia depends on company sebab kadang-kadang company ada polisi sendiri. Kalau macam Kaisha Kak dulu, dia kata 1 month before resignation, dia kena notify sebulan sebelum lah. Especially dekat HR. So kadang notification ni pun dia ada jumbang dia juga. Kita bukanlah tiba-tiba je lompat ke HR kan. Kita tak bagi tahu bos kita pun. Nanti kan kita tak nak bos kita tahu daripada HR. Nanti bos kita fikir apa kan. Kenapa dia bagi tahu HR dulu. Patutnya kena bagi tahu bos kita dulu. Orang yang kita bekerja bawah dia. Sebab dia yang tahu kerja kita, dia yang ambil hak aku. Dia yang macam mana? Dia yang jaga kita. Basically dia yang jaga kita kan. So kalau notification, masa notification tu depends on company. So ni kena check dengan company pun masing-masing. So check tanya je lah dengan HR directly. Senang kerja. Tanya je, email je. Tapi kalau email nanti dia tahu kita. Kalau tak nak macam tu pun tanya senpai ke ataupun ada je dekat website. So dekat macam sistem portal ke apa, akak rasa ada benda-benda Taishoku punya Tetsuzuki kan. Tapi rasanya Hotono macam sebulan 2 bulan based on akak punya experience dengan kawan-kawan punya. Tapi masa tu bila Kak Maru memang dah secure job baru tu lah. Bila kita dah dapat dengan syarat kita dapat naik lah dulu baru bagi tahu. Tapi ada je orang yang kalau dia tak tahan sangat dah kerja tapi dia still need time untuk job hunting,
Bagi tahu je lah nak berhenti kan. Tapi risiko dia kat situ is lepas berhenti kita tak ada kerja baru lagi, so kita dalam fasa menganggur lah. Sebenarnya fasa menganggur ni ada je bantuan daripada kerajaan Jepun. Maksudnya dalam kikang kita cari kerja tu, time tu kita dah tak bekerja dengan Kaisha lama, dia akan bagi allowance. Tapi akak tak kuasa sangat benda ni kena cari kat Google. So tapi akak dengar dia ada bagi allowance. Apa nama dia, Harowaku kot, yang macam kebajikan pekerja punya macam organisation. Harowaku. Macam PWSP punya tu kan. Betul-betul 3 bulan. Dalam kikang 3 bulan lah. And ada juga visa untuk mencari kerja, job hunting tu dalam masa 3 bulan. So contohnya kalau macam Mbak Ai Kak Maru tadi kan 5 tahun visa bekerja. Tapi let's say kalau dalam after Kak Maru berhenti dah habis visa tapi tak ada lagi kerja baru, boleh apply untuk visa mencari kerja. Yes. Cumanya kuasinya akak tak tahu macam mana, tapi boleh apply. So dalam masa 3 bulan tu kita kena dapatkan kerja lah. Kalau tak dapat juga, rasanya kena balik lah kot Malaysia. Sebab dah tak ada visa dah habis. So sebab tu advice-nya secara risoteki risotekinya is cari kerja sementara kita ada kerja sekarang lah. So bila dah dapat 90 tu baru inform dekat bos dulu. Bagi tahu bos dulu, sodan dengan bos dulu, sebab ada certain case yang bos akan try nego kita, macam dia akan pujuk kita jangan berhenti dulu, nanti dia boleh nak naikkan position ke, nak naikkan gaji ke, ada case macam tu. Baik akak dia tak adalah, bos akak macam nak berhenti kerja ke, okey tak apa, dia faham. Sangat macam memahami, sebab dia pun bos akak tu pun Tenshoku juga pergi Kaisha kat sekarang, so dia faham. Baik untuk akak, dia buat apa dia nak halang kan. And benda berhenti kerja ni benda yang normal lah dalam society kita. So orang takkan ada benda negatif kot kalau kita berhenti kerja pun kan. So bagi tahu bos dulu, project leader kot, bos yang memang kita kerja bawah dia. Dan dia bagi tahu kacau ataupun bucur, yang tu email CC dia orang kot. Macam nak Taishoku, tulis email panjang. Nak bagi tahu direct pun okey juga. Akak email je lah, sebab susah kot nak jumpa bucur besar. So nak cakap direct tu susah, dia orang pun busy. Email tu akak rasa boleh juga, just email ataupun bagi tahu bos kecil kita, nanti bos kecil bagi tahu bos besar. Lepas bos home bucur dah tahu, ketua department dah tahu, baru bagi tahu HR. Baru apply dekat HR tu, resignation letter tu akak punya company tu tak perlu surat resignation, just isi borang je. Dekat borang tu dia akan tanya kenapa nak, reason to quit lah, kenapa nak berhenti. Kat situ kita tulis lah reason kita. Tak payah tulis panjang lebar pun, akak rasa tak apa, sebab Kaisha dia tak ada hak untuk nak halang kita dari berhenti. Tak je nak kahwin, so nak pindah. Jadi akak guna reason tu dulu kot. Manifesting. Akak somehow, ya Allah, time nak bagi tahu bos tu adalah momen yang paling susah untuk akak. Lagi susah daripada sebab somehow rasa bersalah tu ada juga. Soalan tu fikir, bos dah jawab bukan kita tak ada kan. Tapi sebenarnya company okey je kita berhenti. Dia boleh cari yang baru. Macam tu je. So tak payah fikir sangat lah apa perasaan bos ke, apa perasaan company ke. Yang penting kita sendiri kena diri sendiri. Sebab dia orang tu mungkin mula berdrama lah sikit, macam tak payah berhenti kan. Especially kalau kita perform kan. Dia sayang lah dia nak lepaskan kita kan. Tapi tak payah fikirkan sangat benda tu. Nanti benda tu kadang-kadang ada orang ter-effect macam, bos nak naikkan gaji, tak payahlah Tenshoku. Sekaku kita dah dapat naikin gambar baru kan. Aku rasa tak payah kot accept advice, opinion akak punya advice lah. Sebab basic aku kita tahu apa yang kita nak. So kalau dia macam goyahkan sikit macam tu, akak rasa tak payah kot terima. Sebab kalau kita stay lama and sebenarnya dia tak tunaikan janji ke ataupun ada possible. Sebenarnya apa yang kita expect tu sebenarnya tak dapat. Lagilah Komaru kan, time tu kita nak start over balik lagi job hunting. So bila dapat 90 tu teruskan je Tenshoku. Okay.
Okay. Dalam bebel. Betul. Macam rasa berkobar-kobar. Okay, boleh consider. Lepas tu kan akak tukar kerja akak interview tu masa akak ada macam kesusahan tak bila macam nak set interview ke bila still lagi bekerja macam tu? Macam mana akak manage? Oh, yang tu memang sangat mencabar juga akak. Mencabar. Sebab dalam keadaan bos kita tak tahu kita tengah job hunting. And dalam keadaan kita kena manage juga kerja kita sambil job hunting. So kita buat dua benda dalam satu masa lah. And then kita punya perasaan pun, fokus kita pun dah lari. Kadang nak fokus job hunting, kadang nak fokus kerja sekarang kan. So untuk bayar akak dulu, kan akak sebenarnya sangat bersyukur jugalah dalam time COVID ni banyak online punya interview. So akak tak perlu wazar-wazar ambil cuti untuk pergi Kaisha tu interview kan. And kebanyakan Kaisha akak apply tu semua dekat Tokyo. Time tu akak dekat Kobe. Lagilah susah nak memang kena apply 1 hari cuti kan kalau nak pergi. So bila online interview ni kita boleh, akak pergi office, just book meeting room, private meeting room and then buat je lah interview kat situ kan. So boss of course tak tahu kan pasal benda tu. Kalau boleh keep it secret. Benda ni kita punya kad sedoh Shokatsu ni jangan bagi tahu ke orang lain pun. Bagi tahu dekat best friend tu boleh lah kot. Just macam nak bagi tahu betapa excitednya kita, betapa pressure-nya kita job hunting tu. Untuk orang terdekat yang kita percaya boleh lah. Tapi bagi tahu dekat senpai tu janganlah. So nanti akan ada gosip-gosip kat belakang. Nanti kalau bos tahu benda ni daripada mulut orang, nanti kan timbul pula isu lain kan. So just keep it secret. And then the challenging part is itulah nak manage kerja sekarang dengan job hunting punya proses tu. Tapi benda tu senang diurus bila ada recruiter. So dia akan update kita, okay ni senarai company yang ada, awak nak ke tak? Kalau nak, proceed. Lepas tu dia akan bagi tahu interview. Dia yang akan deal dengan company tu untuk tentukan interview punya masa kan. Macam mana nak interview. So basically kita just tunggu je lah update daripada recruiter. Nanti kita susun jadual lah. Dia orang akan bagi range schedule bila yang okay. Nanti kita susun. Kalau ada banyak interview, kita susun lah. Hari ni ambil satu, esok ambil satu. Kalau boleh elakkanlah 2 interview dalam 1 hari tu, akak rasa macam susah kot. Better elakkanlah, takut macam terlalu pressure. So kita punya nak kata effort is manage the schedule lah. So that tak mengganggu kerja yang ada sekarang, performance kerja kita. Tapi dari segi emosi tu akak akui ada effect sebenarnya, motivation tu. Kita dah berkobar-kobar tengah, ada interview dapat 90 lagi kan. Macam semangat nak atas syukur. Tapi kena hati-hatilah. Kita kena tunjuk kita punya positive attitude jugalah dan kerja yang ada sekarang ni. Sampailah kita dah bagi tahu kita tai syukur, then kita boleh kind of like lepas tangan sikit-sikit lah. Dia tanya, Kak Maru ada rasa bias treatment ke dari orang sekeliling bila diorang nak tahu Kak Maru berhenti? Akan berhenti. Akak tak ada, pengalaman akak tak ada bias treatment. Diorang buat macam biasa je. Mungkin dia depends juga kot kangkir berapa dalamnya kangkir. Berapa macam mana kalau kangkir kita dengan bos tu rapat tu kan macam kita boleh macam borak-borak yang apa-apa selain kerja pun dengan bos rasa selesa. Maybe lah kalau diorang tahu kita nak tai syoku, diorang akan macam hurt lah. Macam tu maybe lah ada macam tak best ke kan. Tapi akak punya pengalaman tak ada, diorang buat kerja macam biasa je, diorang pun okay je, tak ada apa-apa bias treatment. And bagi akak kalau lah ada macam bos tiba-tiba ignore ke, kawan senpai tiba-tiba macam dah tak peduli kita ke, jangan termakan dengan, jangan ter-effect dengan gangguan macam tu. Mungkin kita rasa down tapi somehow kita akan tinggalkan juga Kaisha tu dalam sebulan 2 bulan lagi. So just macam lalui seperti biasa dan keep the good attitude sampailah kita Kaisha tu, sebab kita nak keep the connection, a good networking lah dengan Kaisha kita yang lama ni. Kita tak nak tinggalkan bad what we ensure dekat diorang. Tu benda penting lah sebenarnya time shoku. Okay.
masa Tenshoku itself tu, akak rasa ada tak downside? Negatif lah, apa benda yang negatifnya bila nak tukar kerja ni? Benda negatif time nak tukar kerja akak rasa banyak lagi benda positif, tapi kalau dari segi downside je, negatif is untuk orang yang tukar kerja tu dia kena hadap lah environment baru, bos baru, rules and policy company yang baru, so dia akan banyak menggunakan energi kita, masa, duit tu kalau especially kalau kita kena pindah rumah, pindah ke tempat yang jauh tu memang sangat banyak makan duit. Tapi benda tu possible untuk company baru support tak? Kalau macam kena nego lah, boleh tanya time interview. Tapi kalau ikut pengalaman akak, especially guys Shike, dia tak tanggung lah, dia tak support. Tapi macam akak dulu part moving Hikoshi tu dia support, tapi part cari rumah baru tu deposit tu semua dia tak support. So kat situ banyak jugalah guna duit untuk pindah and cari rumah tu. So itu depends on company. So bila kalau nak tukar kerja ni pun kena consider kewangan yang kita ada masa tu lah. Penting. So kena ada backup duit lah. Memang kena sedia sikit duit lah. Sebab kadang ada company yang tak support, then shoganai kita kena guna duit kita dulu. Okay. Selain tu apa benda negatif lain? Yelah macam Kak cakap, kena take time untuk adapt suasana baru. Environment baru. Benda tu take time. Nak kena kenal orang baru. So benda tu semuanya requires kita punya energy, masa and duit juga untuk benda technical. And then lagi benda negatif? Tak tahu lah, akak rasa benda yang akak cakap tadi tu dia boleh juga jadi positif sebenarnya. Kalau kita jenis yang macam excited dengan benda-benda baru, dia boleh menjadi positif dekat orang tu kan. Tapi itulah, most of the time benda tu a bit negatif lah kot kan. Kalau penat lah kot untuk kita macam nak kena adapt lagi dengan benda baru, nak kena buat kerja baru, kena training lagi kan. Waza-waza kita dah comfortable dengan ni kan. Aku rasa tu better tak payah Tenshoku kan. Kena clear lah kenapa kita nak Tenshoku. Tenshoku tu kita start kerja baru dengan motivation yang baru. So tak adalah kita daripada awal dah lemau. Awal sangat lemau tu. Sebab kita pun ada 3 bulan probation kan. 3 bulan juga. Maksudnya probation time tu depends on company. Company angkat 3 bulan. So kita tunjukkanlah kita punya attitude yang positif. Kita bersemangat untuk job yang baru. So probation time tu penting lah. Untuk orang yang baru pindah kerja. Okay. So walaupun macam nak tukar kerja tu macam kita macam excited kan, tapi still kita kena prepare jugalah dengan dia punya benda-benda yang akan makan dari segi emotional duit, dari segi duit pun kena prepare juga. Okay. Lepas tu nak tanya, kalau bila tukar kerja tu perlukah kita kena bagi tahu notify immigration ke? Okay. Benda-benda Kak boleh cakap technical lah kot. Ini kan. Benda tu kalau kita baru start job hunting, kita tak payah fikir dulu pasal immigration. Just focus on job hunting dulu lah. Tapi bila kita dah dapat naiti and dah bagi tahu yang kita nak Tenshoku, okay, time tu memang dah kena start fikir pasal visa. So kita ni foreigner, so benda yang paling penting is visa lah. So visa ni dia ada banyak jenis shikaku, Zairu shikaku kita panggil, jenis visa. So kalau rasanya most of Malaysians kat Jepun ni, dia punya Zairu shikaku je akak tengok lupa. Jimbung, apa benda Gijutsu Kokusai Gyomu tu kah? Yang itulah. Dia nama shikaku dia is professional dalam Gijutsu tu kah? Macam tu. So kalau kita punya kerja baru tu berbeza dengan job scope dengan
Kak Zairi Shikaku kita yang sekarang, kita kena pergi immigration and bagi tahu kita punya Shikaku dah berbeza. So kena apply visa baru. Kalau Shikaku sama, maksudnya kita daripada engineer, kerja engineer cuma pergi company lain, tak payah tukar Shikaku pun. Tak payah tukar apa-apa. Visa tu tak perlu pun apply apa-apa, just sonomama. Yang penting Zairu Kikang tu ada. Maksudnya kita Tenshoku lepas 3 tahun, kita ada lagi 2 tahun berbaki kan. And kita job scope kita sama, so tak payah apply apa-apa lah. Tapi yang wajib lah juga, wajibnya kita kena bagi tahu dekat immigration yang kita tukar kerja. Yang tu dia application lain, madoguchi lain pula. Just isi je dia punya form, submit and kejap je. Dia time tu juga dia akan macam okay, proses ni dah selesai. Kalau apply visa kan kena tunggu 2 minggu. Betul. Kan? Kalau just notify yang kita tukar company, sekejap je dia punya ni. Online pun boleh. So boleh search kat immigration punya website lah. Lepas tu apa lagi kena curi? Kalau Zairyu Kikang dah habis, macam akak dulu codoh dah 5 tahun, iro-iro jugalah time nak tukar tu kan, nak coaching tu, sebab kita kena provide dokumen company. So ada certain company dia tak ada pengalaman dalam assist Gaikokujin untuk dapatkan visa. Macam company akak dia kata dia tak ada pengalaman. So akak macam okay, susah kat ni. So macam kita yang kena pandai-pandai urus. Basically kita kena independent lah. So kita kena bekerja sama, minta tolong dengan HR, bagi tahu dokumen apa yang perlu. So dia akan sediakan. Kita tak boleh nak tunggu Shiji, guide daripada HR. Kadang HR dia tak tahu pun. So kita yang kena macam cari kita punya cara sendirilah. Maksudnya search kat Google macam mana atau tanya orang. So basically kita minta dokumen daripada HR bagi, kita akan hantar dekat immigration. And dia akan ada Shinsa. Depends on depends on tempat juga. Shinsa akak dulu sebab immigration kat Tokyo ramai sangat orang. So akak tunggu dalam sebulan untuk dapat visa baru. Kalau dekat Kobe dulu kejap je 2 minggu je dah dapat dah. Depends on berapa ramai lah gaijin dalam tu. Alhamdulillah dah selamat kerja di tempat baru. Alhamdulillah tak ada sikit je lah time dia, tapi basically okay je. Tak ada masalah, tak ada isu besar pun dalam kisah ni. Okay, ni maybe soalan last kot. Kak Maru ada consider nak apply PR ke? If ada or tak ada, kenapa? Wah, ni soalan yang akak selalu dapat juga ni. Sebab considering akak dah lama kerja kan, dan dah lama dekat Jepun. Ada, akak ada consider nak apply PR tu kan. Educare dalam Nihongo. So, macam mana akak ada consider, tapi at the same time akak ada tanyalah juga orang apa kebaikan ada PR. Kita sebagai gaijin yang ada Zairyu Card ni pun banyak je dapat benefit yang sama dengan Nihonjin. Tak perlu pun PR kan. Tapi PR ni dia penting, perlu kalau kita nak stay lama kat Jepun, nak beli rumah tu kan, nak buat loan apa-apa, or kalau macam nak selalu ulang alik Malaysia, macam contohnya sebab PR ni kalau kita balik Malaysia, kita senang nak masuk balik Jepun. Basically dia akan treat kita as Japanese lah. Citizen kan. Macam tak perlu selalu nak apply visa every time nak ke Jepun. Tak payah coaching visa. So itu adalah benefit yang paling bagus lah dalam PR ni. Tak payah coaching visa, tak payah risau pasal visa kan. So visa ni dia depends on kerja kita. So kalau kerja kita, contohnya kalau food and beverage punya field, kawan akak adalah dia kerja restoran lah yang orang Malaysia. Dia susah sangat nak dapat visa bekerja. Even setahun pun. So dia kena guna orang tengah. Dia kena guna orang tengah yang provide service apply visa ni untuk tolong dia apply visa. So dia kena bayar dalam hachimang lah untuk segi. Mahalnya. Mahal. So dia macam kena ada guna peguam lah apa kan. So orang yang provide service tu tahulah kan apa yang dia buat kan. So dia shoganai. So dia tak boleh nak, sebab kalau dia apply sendiri somehow macam immigration tak accept ke macam mana. Akak tak sure lah apa dia punya kesusahan, tapi dia kata susah. So ada job scope yang susah untuk dapat visa. So time tu bukanlah kita tak boleh dapat langsung, tapi kita boleh guna third party lah. Kita kena guna third party lah time tu. Orang
servis yang memudahkan kita dapat visa tu. So kalau ada PR tu memang sangat-sangat merit lah untuk point tak payah caution visa. And akak pun considering, but so akak baru Tenshoku. So kawan akak cakap just tunggu a few years dulu kot baru apply. Somehow maybe good point kot kalau tunggu lagi a few years baru apply. Maksudnya minimum for akak is sebab Kak Maru dah lama dekat Nihon ke? Minimum requirement for PR. Dia PR ni basically minimum requirement is tak silap akak 10 tahun. Dalam 10 tahun tu kena at least 5 tahun bekerja. Dia point dia is kikang bekerja lah. Kalau macam just setahun 2 tahun bekerja rasa tak boleh lagi untuk apply. Tapi ada je baai yang kalau dia punya job scope is professional, contohnya dia kerja as lecturer dekat universiti, yang bidang-bidang yang spesifik, yang rare, specialist macam tu lah. Yes, specialist. Dia datang ni as a specialist kan, macam lecturer tu kan, as a simple example lah. Dia ada point. So nak apply PR ni dia ada point lah. Kalau macam dah starting tu dah specialist, dia ada point yang banyak lah. So kalau dah reach certain points tu, dia boleh tukar PR. Ataupun kalau kita ada PhD, kita ada NICIC punya certificate, ada point-point dia. So basically possible je kalau nak apply PR walaupun baru 2-3 tahun, but kena kejarlah point tu. Okay. Kalau aku tukar pun ada point juga. Okay. So macam dah tak ada soalan dah from Kak Maru, before nak kita move on, ada lagi any last messages? Last messages. Okay. Tak prepare pula untuk last messages. Just anything yang Kak Maru rasa everyone should know. Okay. Akak rasa mungkin especially orang yang join session ni mesti diorang tengah dalam fasa mayo kot lagi kan untuk Tenshoku, ataupun ada rasa terdetik nak Tenshoku. Akak punya advice is kalau rasa dia, kadang mayo ni depends juga. Kadang mayo nak start macam mana pun ada, ataupun mayo yang patut ke start ke kan. Bagi akak, kalau betul-betul rasa perlu Tenshoku, tak tahan dengan kat kerja sekarang and rasa inilah masa ni nak career up, just start je. Start with buat resume dulu. Ini paling penting. Sebelum approach recruiter ataupun tukar status LinkedIn tu, buatlah resume dulu. Buat resume. So akak rasa take time juga nak buat resume yang macam okay, and kita pun bolehlah tanya kawan okay ke tak resume kan. Buat resume tu akak rasa sangat-sangat penting. Preparationnya sangat penting. So buat resume, and then once kita dah start job hunting tu, just lalui je proses tu. Mungkin adalah kot macam bisikan-bisikan yang rasa macam susahnya, tak nak lah, give up lah. Benda tu bagi akak tak payah lain sangat lah. Macam kalau kita dah ada, kita punya niat and aim, kita nak Tenshoku, kita nak ada kerja yang baru, yang kita boleh career up, boleh demand gaji, just follow the flow and ikut je lah apa guide daripada recruiters tu. So akak rasa benda ni perlukan motivation juga, sebab kadang-kadang kalau tak ada motivation, kita pun tak ada juga rasa confident nak interview tu kan. So itu perlulah motivation untuk Tenshoku tu, perlulah kalau nak Tenshoku. And then benda-benda teknikal yang lain tu boleh diselesaikan. Boleh je Google nanti. Jangan risau sangat benda-benda immigration ke visa ke, tak payah risau sangat, just fokus dulu untuk Tenshoku. Dan nak bagi tahu bos tu pun akak rasa kind of perlukan skill, sebab kita nak jaga hati masing-masing. Tak nak ada warui insyo tu pun kena ada adab dia jugalah. Kena discuss betul-betul dengan bos, kena bagi tahu positive reason, jangan bagi tahu negative reason. Cakap bos ni strict lah apalah, jangan sekali. Jangan terlalu honest. Memang walaupun kita rasa macam bos ni strict gila kan, macam berapa kira, jangan terlalu honest lah. Akak rasa benda tu just cover je, kita fake je. Kita kita nak carry up, kita nak demand gaji yang tinggi. Benda-benda positif je untuk mengekalkan good networking dengan company sebelum ni.
So itu adalah kata-kata terakhir and advice akak untuk adik-adik yang nak Tenshoku. So kalau ada macam nak tanya lagi spesifik, boleh kontak akak lah dekat IG ke, dekat Facebook ke, dekat Line ke, boleh je. InsyaAllah akak akan tolong mana yang boleh. Sorry Kak Maru, ada lagi sikit soalan. Boleh. Dia tanya, soalan dia kalau company tu macam mana ya? Company tu expect kita untuk terus tahu kerja tu bila kita tu dekat kerja baru tu lah. Adakah dia akan expect kita terus tahu kerja tu ataupun dia akan bagi training? So, and what if kita tak boleh nak buat kerja yang diberi bila kita contohnya bila kalau kerja baru tu bukan expertise kita ke? Okay. So bila kita masuk kerja baru, saya rasa itu adalah satu kerisauan lah juga untuk kita kan. Macam apa expectation boss or company. So biasanya dia ada tempoh probation kan. 6 bulan ke 3 bulan ke, jarang kot sebulan. Paling pendek pun 3 bulan. So dalam masa probation tu, kind of like training punya masa jugalah. Kita akan belajar macam-macam, OJT semua. So aku rasa company akan expect kita belajar everything daripada dalam tempoh probation tu. So lepas probation, biasanya company akan expect kita dah berdikari lah, dah boleh buat kerja dalam dengan kebolehan kita sendiri tanpa kena tayoruk dengan senpai. Macam akak punya baai, akak baru lepas 3 bulan probation, bulan 6 hari tu dah habis probation. So sekarang ni bos dah start macam bagi tahu lah, okay, lepas ni saya nak awak pergi customer side sendiri, bukannya dengan senpai lagi. Sebab dalam masa training tu akak pergi dengan senpai kan. So akak tengoklah OJT lah kira kan, on job on site training kan, macam mana nak nak deal dengan customer tukar kan. Kita boleh tayuru lagi dengan senpai, boleh tanya macam-macam dalam fasa probation tu. Kita boleh kind of like buat mistake pun akak rasa okay je. Tapi lepas probation tu, tak adalah kita tak boleh nak tayuru dengan senpai. Tapi like 80% macam tu kita kena dah pandai-pandai sendiri. Kalau macam benda-benda teknikal, benda-benda spesifik tu, tanya je lah kan dekat senpai. Sebab akak rasa kalau tak tanya lagi kita tak tahu kan. Tanya je dengan senpai kita rasa selesa. Kadang ada je senpai kita rasa macam garang, takut nak tanya. Ada yang baik, tanyalah yang baik tu kan. Mungkinlah yang baik tu rasa annoying kan kita, tapi kita belajar macam tu lah. Kita akan belajar berdikari lah nak ni. Kalau macam Shin Sotsu yang baru Sotsu Gyo lepas tu kerja, kebanyakannya ada macam special kikang untuk training. Tentu kita banyak kena suap je lah, macam okay ada training ni kena belajar business manner. Yang tu level Shinsotsu lah. Tapi kalau cerita saya ni, kebanyakannya kena berdikari sendiri, and lepas daripada kikang probation tu, kebanyakan company akan expect kita dah boleh buat kerja tu sendiri. Okay. So, last soalan. Okay. Ada tak beza kalau orang yang cuti bersalin untuk cari kerja tu, adakah prosesnya macam sama juga? Ke macam ni? Kalau Kak Maru tak dapat jawab pun tak apa. Okay. So ni akak pun tak ada pengalaman, and kawan akak, kebanyakan kawan akak pun kebanyakannya bila dah bersalin ni macam tak masuk balik bekerja tu lagi ramai lah. Tapi in my opinion, akak rasa sama je kot. Macam dah habis bersalin and kita nak Tenshoku, kita pun sama jugalah proses dia. Kita akan apply recruiter apa semua kan. Cumanya satu benda yang kira macam minus point lah untuk orang yang baru bersalin and ada anak ni, macam akak cakap tadi, company akan tanya. Biasanya company dia akan screen kita punya resume kan. Bila dia tahu kita dah kahwin, especially perempuan lah, dah kahwin, especially ada anak, ada je company yang akan tolak je resume macam tu. Tapi kalau ada company yang kalau dia rasa boleh consider, sebab dia tengok kita punya speciality tu, skill tu sangat rare and dia perlukan, okay, dia akan interview kita. Tapi akak rasa dia mesti akan tanya, nanti macam mana dengan anak kan, awak boleh tak Zanggyo? Dengan keadaannya ada anak ni, boleh tak Zanggyo? And boleh tak Shucho?
So kadang-kadang orang yang ada anak ni dia susah pat syucur, pat sanjur sebab dia kena ambil anak daripada hoi ikut yang tukar kan. Ada komitmen lain kan. So benda tu minus point sikit lah. Apa untuk orang yang baru dah bersalin nak kerja, dia kind of like boleh cakap macam waru insya Tok Yuka dekat orang Jepun ni, dia adalah sikit stigma tu sebenarnya. Still ada lagi. Somehow walaupun kalau internationally kat Malaysia rasa tak ada lah kot stigma macam tu kan, sebab biasanya kalau suami isteri tak bekerja dua-dua lagilah pokai kan. Kalau kat Nihong itulah ada stigma negatif tu ada. So ni boleh cari kaisha yang mama friendly. Ada possible je. And kebanyakan Nihong punya kaisha sekarang ni pun dia nak ada pemikiran global, dia nak pergi global, dia nak pergi international punya level. So somehow dia kena change pemikiran. Walaupun akak rasa memang susah lah juga kan, sebab dia punya osang macam orang-orang tu, orang-orang atas tu semua macam gila, typical lah Nihonjin punya kata kan. Tapi boleh kot search yang mama friendly punya company. And dari segi proses jitai akak rasa sama. Should be sama lah kot. Okay. Saudang kot dengan recruiter juga part ni. Okay, so insyaAllah itulah the end of sharing from Kak Maru. Semoga beneficial kepada semua yang dengar. So next, before quiz, so quiz nanti kita ada, tapi before tu kita ada sikit sharing from Syafiqah. Hello, dengar ke suara? Okay, boleh dengar. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Syafiqah, nama saya Ika. Panggil Ika. Tak adalah sharing sangat pun, just short sikit je. Cuba kita bayangkan satu je rezeki yang kita rasa kita dapat hari ni. Tak perlu cakap dengan saya apa rezeki yang kalian dapat. Tapi macam bayangkan satu, mesti ada kan satu at least satu yang kita rasa macam kita dapat sesuatu hari ni kan. So macam rezeki ni sesuatu yang macam yang kita dapat, sesuatu yang kita dapat yang menyenangkan kita, yang memberi manfaat kepada kita kan. Tak kira benda dalam fizikal ke fizikal, sebab rezeki pun ada yang khusus dengan umum kan. Macam kalau umum tu macam kita punya makanan, tukar tempat tinggal, kerja, benda yang fizikal yang kita nampak. Dan juga kalau yang khusus tu benda yang macam apa nama dia, macam ketenangan yang kita tak nampak kan. Benda yang memang Allah bagi kepada orang yang dia nak je. Macam kalau macam makanan semua tu Allah memang bagi kat semua orang kan. Sebab semua orang dapat makan semua. So macam khusus tu benda yang Allah nak bagi kat orang tu, dia dapat ketenangan macam tu. So kadang-kadang kita bila kita dah taklah senang dia, macam bila kita dah selalu dapat ataupun disebabkan kita berusaha sangat untuk dapat benda tu dan kita dapat benda tu, kadang kita lupa diri kan. Yang rezeki tu sebenarnya dari mana? Macam sumber tu rezeki dari mana? Contoh kalau kita macam ni contoh kita usaha, macam dalam baai dalam situasi kita usaha nak dapat untuk satu projek kan. So kalau kita dapat projek ni, kita dapat naik pangkat macam tu. Dan kita usaha dan kita dapat. Kadang-kadang kita rasa macam disebabkan aku usaha ni aku dapat. Tapi di sebalik usaha kita tu ada Allah yang izinkan kita dapat benda tu kan. So macam apa-apa rezeki yang kita dapat dalam kehidupan kita ni, sama-sama kita untuk kita balikkan semula apa yang kita dapat tu kepada Allah kan. Iaitu ini sumber rezeki tu sendiri. Macam sumber rezeki tu sendiri lah. Dan ada juga Allah berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Yang ini Lauh Mahfuz kan. So macam kadang-kadang kalau macam tadi kita buat projek kan, ada baai, ada masa kita buat projek, kita usaha tapi tak dapat kan. Dan di sebalik benda tu ada Allah yang izinkan, yang tak izinkan untuk kita dapat benda tu kan. Jadi macam sebab Allah tak maha mengetahui benda yang kita usahakan tu sesuai tak untuk kita kan. Macam yang kita pernah dengar kan, apa rezeki tak pernah salah alamat kan. So, macam memang Allah tahu kita perlu tak benda yang kita nak tu
pada waktu tu, pada saat tu di tempat itu kan. Dan semuanya telah tertulis kan. Apa yang memang untuk kita akan kita dapat lah. Contoh kan, macam saya macam pernah terdengar yang macam ada, dengar ke baca tak ingat, tapi dia macam menariknya konsep rezeki ni. Contoh kan, macam tadi saya makan nasi ayam. Saya masak nasi ayam, saya makan nasi ayam kan. So macam menariknya, ayam tu memang Allah dah tetapkan untuk saya makan hari ini masa lunch. Sebenarnya bayangkan ayam tu daripada telur, dia menetas jadi ayam. Lepas tu ayam tu diproses, disembelih. Lepas tu dibekukan, frozen, pergi hantar kedai. Saya beli kat kedai. Lepas tu saya masak hari ni. Walaupun dah beli lama, saya masak hari ni kan. So macam menariknya rezeki tu sebab memang daripada dia terhasil di muka bumi ini sampai saya makan tu memang Allah dah atur cantik. Rezeki tu adalah untuk saya. Macam tu kan. Itulah konsep rezeki yang sangat menarik kan. Sebab dia memang Allah dah tetapkan di waktu itu, di saat itu, di tempat itu kita dapat rezeki tu kan. Itu makanan lah. Banyak lagi rezeki yang ada kan, yang kita dapat macam yang kalian semua dah macam terbayang masa saya suruh bayangkan yang kita dapat apa hari ni, rezeki kan. Macam tu je lah. Macam sedikit peringatan untuk kalian dan juga saya. Sama-sama kita sama-sama kita bersyukur dengan rezeki yang kita dapat hari ni. Wallahualam. Terima kasih. Thank you Ika. Saya pun macam terfikir macam kalau dari Pak Eka Aisyah kan macam dapat sempai yang baik, environment Kak Aisyah yang baik tu pun macam kadang-kadang tu sebagai satu bentuk rezeki yang mungkin kita overlook lah. So macam bersyukurlah, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. So Alhamdulillah dah habis. Thank you Ika for the sharing. So next kita ada quiz, and quiz ni ada 2 kali ni. And then before tu nak ingatkan juga, nanti kita ada photo session. So kalau siapa-siapa nak masuk photo session boleh get ready dengan tudung masing-masing. So kalau nak jawab, so saya akan cakap soalan. So jawapan nanti boleh masukkan dalam chat. So jawapan orang yang chat yang first yang betul adalah orang yang pemenang kepada soalan quiz tu. Okay, semua dah ready dengan keyboard masing-masing. So soalan pertama, okay, kalau dah tahu jawapan je, type ya. Berapa lama Kak Maru kerja dekat company lama before Kak Maru dapat kerja baru? Okay, dah ada. Ada Gomen, ada seorang Afifah jawab first kali tapi dia terhantar direct message before Hanis. Okay. Gomen. So, sorry. Okay, sorry Hanis. Tapi Afifah ada jawab dulu. Okay, so congratulations to Afifah for the first question. So soalan yang kedua. Nak tanya apa ya? Okay. Siapa orang first yang kena tahu bila kita nak berhenti kerja? So Alia jawab kacau. Ada jawapan lain? Kak Maru terima tak jawapan ni? Siti Mastura jawab bucur. Ada lagi jawapan lain? Susah juga sebab kalau kita betul-betul kerja bawah kacau, dan kacau kena tahu dululah. Maksudnya dia basically orang yang kita pun coku Joshi. Itu adalah term yang akak jawapan yang akak dengar lah sebenarnya. So ni line manager kot yang paling dekat. Kita punya coku Joshi, manager. Tak semesti manager kita tu pangkat kacau kan, orang bucur kan. Kadang-kadang dia project leader je. So itu adalah orang pertama lah yang akak sepatut tahu. So bagi Kak Maru, jawapan mana yang paling tepat? Bagi akak line manager. Okay, so tanya kepada Hanis untuk menang. Tapi kacau bucur tu betul juga, cuma tak kurang tepat lah. Okay, so Hanis lah dapat the second quiz punya hadiah. Okay, thank you. Okay. Boleh tak yang dapat jawapan tu untuk letak line ID dekat dalam chat supaya kita orang boleh contact untuk bagi hadiah nanti. Boleh tak nak tahu yang dengar sesi hari ni
Adakah anda student or tengah bekerja? Aku rasa ada kot yang bekerja. Macam Afifah tadi maybe tengah bekerja kot. Boleh je nak jawab dekat chat, kalau tak nak jawab pun tak apa. Just macam kini larut. So ada macam tak kenal lagi. Macam Hanis, Alia, Siti Masturah student or Hanis kerja? Okay. Alia pun kerja. Okay. Karimashita. Okay, thank you semua. So, kalau dah ready boleh buka kamera untuk ambil gambar. Tiba nak tengok muka, ada yang kenal ke tak? Ada lagi yang nak buka? Okay. Okay, dah. Okay, dah sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. Oh, kejap. Mas nak masuk gambar ke? Sebab dia baru masuk. Ke Siti Masturah ni? Mana cakap nak? Okay. 1, 2, 3. Okay, dah. Okay, thank you semua yang join malam ni. InsyaAllah kalau ada lagi next session boleh join lagi. So,